Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab hari ini 25 hari bulan 11 2021 bersamaan dengan 20 Rabiul Tsani 1443. Siri kuliah kita ni siri yang ke-22, bermakna akhirlah tafsir surah Al-Ahzab sebanyak 22 siri kuliah. Suratul Ahzab, surah yang ke-33, juzuk yang ke-22. Surah 33, juzuk yang ke-22. Siri kuliah 22. Ayat yang akan kita baca ini ayat 72 dan 73. 72, 73. Maka dengan itu berakhirlah suratul Ahzab. Alhamdulillah. Kita berjalan 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat satu hari. Lama-lama dia khatam. Kita sambung lagi surah yang lain sampailah ke ayat surah yang terakhir yang kita dah baca. Kita kata Alhamdulillah. Kita muji Allah Azza wa Jalla di atas nikmat dan anugerah yang besar ini. Peluang yang dianugerahkan oleh Allah kita ambil. Ruang yang diberi oleh Allah kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Para pelajar sekalian, ayat yang kita akan bincangkan ini iaitulah ayat tentang besarnya kedudukan amanah dan tanggungjawab. Kedudukan amanah dan tanggungjawab itu satu perkara yang besar. Sebab itu makhluk yang besar tak sanggup menerimanya, tapi disanggup oleh makhluk yang kerdil. Itu Allah Ta'ala nak beri kelebihan kepada manusia menerima tanggungjawab amanah ini. Ada yang menunaikannya dan ada yang tak tunai. Biasalah kalau sudah terima tanggungjawab, maka dia ada juga pulangan dan juga ada juga hasilnya dua. Sama ada kita dapat hasil yang baik ataupun hasil yang buruk, hasil daripada kesan daripada kecuaian dan kelalaian penerima tanggungjawab amanah yang tersebut. Baik para pelajar sekalian, kita masuk kepada perbincangan kita dulu. Kita baca ayat dulu. Ayat ini ayat 272. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan edisi Jawi, muka surat 922. 922. Edisi Jawi 922. Yang edisi lain cari je akhir surah Al-Ahzab, jumpalah dia insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal
فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. Balik semula kepada ayat kita, ayat 72. Inna aradna ala samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya kami telah kemukakan tanggungjawab memikul amanah. Memikul amanah kami kepada langit dan bumi serta gunung ganang untuk memikulnya. Tuhan tanya langit, bumi, gunung ganang, nak ke tidak kamu ambil tanggungjawab? Dan di pulangan yang besar, fa'abayna an yahmilnaha, maka mereka enggan memikulnya. Wa ashfaqna minha, dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya. Wa hamalahal insan, dan pada ketika itu manusia dengan persediaan yang ada padanya sanggup memikulnya. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya tabiat, Allah kata tabiat, kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Jadi apa makna zalim di sini? Kita lihat apa huraian para ulama sekejap lagi. Dari sudut munasabatul ayah, sebelum kita pergi ke tafsir, kita pergi ke munasabah. Munasabatul ayah. Ayat-ayat yang lepas, Allah Subhanahu wa taala arsyadal mu'minin, beri tunjuk ajar, bimbingan kepada orang-orang yang beriman supaya tinggalkan perbuatan menyakiti Allah, menyakiti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari sudut akidah, dari sudut kepercayaan, dari sudut pegangan, pergantungan dan sebagainya. Dan juga dalam ayat yang lepas, jangan menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan-perkataan atau perbuatan yang tidak selayaknya. Seperti 2-3 cerita yang telah digambarkan itu. Dan juga jangan menyakiti orang mukmin. Kemudian Allah Ta'ala beri kepada kita ketaatan dalam ayat yang lepas, supaya taat kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini menyatakan ma kullifat, perkara-perkara yang diberi tanggungjawab ke atas manusia, iaitu satu tanggungjawab yang besar, dia panggil amrun azim, memikul amanah,
menjadi khalifah yang memakmurkan muka bumi ini dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Sebab itu kita kata manusia ni khalifah di atas muka bumi. Allah lantik khalifah, artinya manusia yang menjaga, memakmurkan bumi ini dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Dan tidak perlu kita sandarkan kepada Allah, khalifah Allah lah. Ada setengah orang kata kita ni khalifah Allah. Ada sebagian ulama menegur, dia kata kita bukan khalifah Allah, Allah tak perlu pada pengganti. Kita hanya khalifah pegawai, petugas, pekerja yang Allah letak atas dunia ini supaya bekerja memakmurkan bumi ini dari sudut pembangunannya, dari sudut keamanan dan keselamatannya. Yang besarnya makmurkan bumi ini dengan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang besar. Makmurkan bumi ini dengan apa? Tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita utamakan pengajian kita bermula dengan tauhid. Kemudian kita pergi pula kepada rukun Islam yang zahirnya, ibadat-ibadat yang zahir. Dan jangan lupa ibadat batin seperti penjagaan hati daripada perkara yang tidak baik, daripada perkara yang buruk, perkara yang tidak sopan. Semua itu sudah diberi kepada kita. Maka sampailah kepada kita ayat ini. Tengok pada ayat dan kita akan ambil tafsir secara ringkasnya setiap perkataan itu. Inna aradna al-amanata. Sesungguhnya kami telah kemukakan tanggungjawab memikul amanah. Apa dia amanah di sini? Tuan-tuan dan puan-puan, tengok apa dia maksud amanah yang dimaksudkan dalam ayat ini. Inna aradna al-awamir. Amanah itu arahan Allah. Mu kena buat ni. Wan nawahi, larangan, jangan buat ni. Wal fara'idha, dan segala perkara yang difardukan. Dan segala kaitan-kaitannya dengan fardu. Buat fardu, buat yang rukun, buat yang wajib boleh pahala, tak buat dosa. Dan segala jenis ketaatan. Maka kata di para ulama, contohnya Al-Syekh Al-Wahidi. Al-Wahidi ini ada kitab tafsir dia, Al-Basit, Al-Wasit. Dia kata al-amanah, maksud ayat ini, inna aradna al-amanata ala di sini, iaitulah semua perkara ketaatan, fardu, perkara yang wajib, yang berpahala, yang berdosa. Buat boleh pahala, tak buat berdosa. Itu kata siapa? Kata Al-Wahidi. Kata Syekh Abu Hayyan rahimahullah, wal amanatu az-zahir anna kullu ma yu'tamanu alaih. Semua benda yang Allah Ta'ala letak sebagai tanggungjawab, sebagai amanah, maka itu dia panggil amanah. As-Sam'ani kata, Allah Ta'ala telah bentangkan kepada langit dengan bumi dan bukit. Dalam ayat kita ni, inna aradna al-amanata 'ala samawat. Amanah itu dibentangkan kepada langit-langit, wal ard, bumi, wal jibal, dan bukit. Tengok, dia asingkan bumi dengan bukit. Padahal kalau kita nak kira, bukit itu di atas bumi. Bukit ni spesies bumi, bukan spesies langit. Baik. Jadi kata Sam'ani Sam'ani meriwayatkan daripada Ibn Abbas, mahkiyun, mana dihikayat daripada Ibn Abbas. Allah Ta'ala bentangkan arahan dia kepada langit, bumi dan jibal arada takhyir. Ini kita kena teliti di sini. Dia panggil arada takhyir, pembentangan untuk pilihan,
La arda ilzam. Bukan kata Allah kata, langit, bumi, ambil. Kalau tak ambil, fa'abaina, dia berdosa. Ini tanya je, nak tak? Nak ke tidak? Itu dipanggil ard takhyir. Awak nak? Nak ambil. Pahala besar. Bala juga besar. Dua-dua tu ada. Wa qala lahunna atahmilna hadhihi al-amanah bima fiha. Langit, bumi, bukit, mu nak terima ke tidak amanah tanggungjawab ini? Nak ke tidak? Qulna wa ma fiha. Apa dia amanah itu? Qala in ahsantunna juzitunna. Kalau kamu buat baik, kamu terima tanggungjawab ini, maka kamu akan dibalas. Wa in asaitunna uqibna. Kalau kami derhaka, kamu akan diseksakan. Faqulna, kata di makhluk ini, la natahammalul amanah wa la nuridu sawaba wa la iqaban. Kami tak beranilah nak ambil ini tanggungjawab besar ini. Biarlah tak dapat pahala, tak dapat dosa pun, yang penting dia selamat. Tak ada dosa, tak ada pahala. Wa aradha ala Adam fatahammalaha bima fiha. Diberi kepada Adam setelah dimasukkan akal, maka Adam menerimanya. Allahu akbar. Ingatlah ni. Pasal itulah Tuhan kata, inna aradna al-amanah ala samawati wal ardi wal jibal. Dia panggil ard. Ard apa? Ard takhyir, secara pilihan. Itu dia panggil berat, dia punya amanah itu berat. Fa'abaina an yahmilnaha. Mereka enggan, mereka tak mau menerimanya. Kenapa? Bimbang tidak dapat menyempurnakannya. Wa ashfaqna minha. Maknanya kalau kita tak tunai tanggungjawab ini, apa jadi? Bala besar. Bala besar jadi. Maka dia kata biarlah, jangan biarlah, tak ada pahala, asalkan dosa pun tidak ada juga. Sebab makhluk ini bimbang. Apa makna fa'abaina? Fa'abaina, mereka enggan. Tadi kita dah sebut, pembentangan itu adalah merupakan pilihan. Pembentangan itu merupakan pilihan. Maknanya kalau tak terima bukan berdosa. Sebab apa? Allah bagi pilih. Kalau arahan Allah tak ambil, berdosa. Ini belum ada dosa pahala lagi, belum ada tanggungjawab lagi. Sekali lagi kita ambil daripada kata Al-Wahidi, makna fa'abaina an yahmilnaha. Bukit, bukau, gunung, ganang, langit bumi ini tak mau terima, ai makhafatan wa khasyatan. Takut, gerun, tak dapat memenuhi tanggungjawab, bukan maksiat dan mukhalafah. Oleh kerana bentang tadi secara Allah Ta'ala bentang untuk pilihan, maka kalau kita menolak, bukan makna kita derhaka. Kalau kita menolak, bukan makna kita derhaka. Jadi sekarang ni, kita kata Alhamdulillah. Dalam kalau bentuk pilihan, tidak derhaka. Tapi kalau bentuk arahan, baru dia jadi berderhaka. Jadi kita kena banyak. Itu Al-Wahidi dalam tafsir dia Al-Basit. Kata Syekh Syangkiti, wa hadzal ardu wal iba' wal isfa' kulluhu haqqun. Allah Ta'ala kuasa. Kita duk mikir macam mana langit, bumi, bukit, bukau boleh bercakap, boleh terima. Kita kata itu kuasa Allah. Kita jangan duk kira dengan otak kita yang terhad. Kalau tak, mana bukit boleh mikir, mana langit boleh berfikir. Itu awak punya pikiran. Tapi kalau kita letak kepada kuasa Allah, tidak jadi masalah. Alhamdulillah. Baik para pelajar sekalian. Mana bukit bukau tak mau. Dan masalah amanah ini masalah yang berat. Wa hamalahal insan. Wa hamalahal insan, manusia yang terima. Manusia yang ambil tanggungjawab ini dia terima. Bila dia terima, dia kena bertanggungjawablah dengan apa yang mereka terima itu. Kata di As-Samarqandi, yakni Adam wa zurriyatuh. Manusia di sini bermula daripada tok ayah kita
Adam dan zuriat dia. Daripada Adam dan zuriat dia. Ada katanya al-insan. Yalah, kalau insan kan bermula daripada tok ayah kita lah. Siapa tok ayah kita? Nabi Adam. Kemudian diterima, disambung-sambung oleh anak cucu dia sampailah kepada hari kiamat. Wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia dengan ni tabiat kita ni, perangai kita. Innal insan waqi'un fi zulmi nafsihi. Manusia ni suka menzalimi diri sendiri. Wal jahli bi rabbih wa syar'ihi wa qadril amanah. Dan mereka jahil tentang apa? Tentang Allah, tentang syariat dan tentang besarnya tanggungjawab menerima amanah itu sendiri. Maka para pelajar sekalian, itulah perangai manusia. Dalam ayat ini Tuhan kata perangai manusia ada berapa? Berapa perangai dia? Ada zalum, jahul. Dua perangai kita. Zalim, melakukan kezaliman. Sama ada zalim itu, tuan-tuan kena ingatkan. Zalim itu ada dua kategori. Yang pertama zalim, zalimun li nafsi, zalim pada diri sendiri, melakukan maksiat, mungkar. Yang paling teruk sekali zalim, syirik. Mensyirikkan Allah Azza wa Jalla, itu teruk zalim. Kemudian zalim sama-sama makhluk, itu satu kes lain. Jahula, jahil dia. Jahil maknanya dia tak terjemah sini ni. Dia kata jahula, ai jahil dengan Tuhannya, dengan syariat, dengan kadar amanah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan cuba tengok di huraian ulama, dia kata al-khitab lil insan min haythu huwa al-insanu. Kalau Allah Ta'ala bercakap dengan manusia, kebanyakannya negatif sifat dia. Sifat dia negatif. Tuan-tuan tanda, saya tak hurai. Dulu kita hurai dah sekali. Dalam surah Al-Isra ayat 11, Allah kata, wa kanal insanu ajula. Manusia ni sifat dia gopoh. Kelangkabut. Orang Kelantan kata belorak. Belorak tu makna gopoh lah. Dalam surah Al-Isra lagi ayat 100, wa kanal insanu qatura. Manusia tu bakhil, sifat dia. Kedua. Surah Al-Adiyat ayat 6. Al-Adiyat ayat 6, innal insana li rabbih lakanud. Manusia ni mudah putus harap, mudah kecewa, mudah macam-macam terhadap rahmat Allah Ta'ala. Kemudian ayat kita ni lah, wa hamal insan innahu kana zaluman jahula. Dalam surah Al-Hajj ayat 66, innal insana lakafur. Jadi manusia ni kalau Allah Ta'ala sebut yang manusia dalam Quran, dia akan sebut sifat negatif. Allahu Akbar. Jadi bila dia jadi positif, bila dia sebut ya ayyuhallazina amanu innal mu'minina wal mu'minat, ni naik taraf. Tapi insan min haitsu huwa insan, maka itulah perangai dia, itulah perangai kita. Maknanya kalau kata dia tu manusia, banyaklah kerenah-kerenah dianya, kan? Tapi Allah Ta'ala sempurnakan kita sebagai manusia dengan akal, dengan ilmu, maka disitulah datangnya keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Datangnya keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi datanglah innahu kana zaluman jahula. Dalam sebuah hadis ini panjang, anda nak ringkaskan. An Huzaifah radhiyallahu anhu qala, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsaini. Huzaifah kata, Rasulullah cerita kepada kami dua hadis, dua peristiwa. Ra'aitu ahadahuma wa ana antazirul akhar.
Aku sudah tengok salah satu daripadanya, aku tunggu satu lagi. Huzaifah kata. Huzaifah ni banyak dapat hadis yang menyebut tentang alamat kiamat dan peristiwa-peristiwa akhir zaman dan juga kerenah munafikin zaman Nabi. Yang pertama, Nabi sebut haddatsana annal amanata nazalat fi jazri qulubir rijal. Amanah itu turun, Allah Ta'ala letakkan dia dalam hati seorang manusia itu, seorang laki-laki itu. Summa alimu minal Quran. Mereka tahu, belajar ilmu Quran, belajar ilmu sunnah. Lagi mantap dia punya keimanan dan lagi kuat dia punya jaga amanah. Habislah. Itu kumpulan yang pertama. Wa haddatsana an raf'iha. Nabi kata akhirnya amanah itu dicabut dalam diri seorang manusia. Asalnya baik, bertukar dia ni. Na'udzubillah. Jadi dia saya baca terjemahan. Dia tidur seorang laki-laki. Waktu itu malaikat cabut daripada diri dia sifat amanah yang ada dalam hati dia tu. Tapi masih lagi ada kesan, ada wakat. Wakat ni mana ada kesan dalam hati dia tu, bekas amanah ada, dia masih lagi jaga. Kemudian dia tidur lagi. Dicabut lagi amanah dalam diri seorang manusia itu. Tinggal lagi macam kesan orang yang kita buat kerja banyak kan. Buat kerja-kerja, akhir sekali dia jadi macam keluar air tu. Timbul ada air. Dia panggil majli, mislal majli. Asarul amal fil yad. Habislah. Kesan hak kita buat kerja di tangan kita tu. Jadi ada lagi, akhir sekali dia tinggal macam parut gitu. Tak ada apa. Amanah sudah diangkat. Fayusbihun nas yatabaya'un. Pada waktu itu manusia akan berjual beli. Tak ada seorang pun yang jaga amanat. Kebanyakan penjual tipu belaka. Jual barang, orang jual barang letak harga baik-baik. Dia harga PM. Buat testimoni pun tipu. Cakap barang saya ni kalau makan ubat ni suplemen, segar selalu. Tak, hak tua muda balik. Nak kata apa? Sekarang ni orang nak makan di kedai pun takut. Harga. Kata orang harga gila-gila. Tak tahu berapa saat sekali makan sampai beribu-ribu harga. Sebab tidak telus. Orang lain jual ikan per kilo, kita jual ikan per gram. Mana ada. Orang pun tak fikir. Takkanlah kita nak baca sampai begitu detail. Quran pun kita baca gitu je. Faham tak faham. Baca menu macam tu lah juga. Sedap ni. Sukarlah saya tak nak ulah isu yang berlaku. Tapi nak ceritanya, apa saja orang jual barang pun payah nak cari amanah. Sehingga akan dikata ada di kalangan dalam kampung ni seorang yang amin, seorang yang amanah. Allahu Akbar. Jadi orang akan puji dia, ma'aqalahu wa ma'azrafahu wa ma'ajladahu. Kan? Bagaimana orang ni hebat ni, seorang yang amin, jaga amanah ni. Jadi orang puji sebab dengar cerita kata orang ni amanah. Nak cari orang lain tak jumpa dah. Allahu Akbar. Wa ma fi qalbi misqal habbatin min khardalin min iman. Tapi orang ni imannya tidak ada. Integriti ada, iman tidak ada pula. Dan telah datang kepadaku, kata di Nabi, zamanun wa ma ubali ayyukum bay'atu, kata di Huzaifah lah. Telah datang kepada kita satu masa dulu, aku tak kira nak beli dengan siapa. Semua orang jaga SOP, jaga amanah, jaga belaka. Manakala aku membeli dengan orang Islam tu ada Islam dia, ada iman dia yang jaga. Kalaulah kita beli dengan orang yang bukan Islam, Nasrani, maka pegawai-pegawai dia ada yang jaga. Fa ammal yaum, ini Huzaifah kata ni. Sekarang ni, fama kuntu ubayyu illa fulanan wa fulanan. Aku tak boleh ubayya. Sama ada, makna kita nak berinteraksi sekarang ni kecuali orang ni. Dia boleh sebut nama, zaman dia pun sudah diangkat. Na'udzubillah. Allah, hadis ni rawahul Bukhari wa Muslim.
Jadi Huzaifah kata, aku dah tengok yang pertama, yang kedua tu boleh jadi Nabi sebut tentang amanah di akhir zaman, alamat kiamat. Wallahu alam. Sebuah lagi hadis yang berkaitan dan penting ni. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhadditsul qaum. Sedang Nabi duduk dalam majlis, duduk mengajar, duduk berkuliah. Ja'a a'rabiyun, datang seorang badui. Faqala, ya Rasulullah, mata sa'ah. Orang badui ni dia tak ada protokol. Senang bagi dia hidup. Dan kita yang belajar adab protokol ni payah sikit. Jadi dia kata, ya Rasulullah, mata sa'ah, bila kiamat? Nabi SAW mada Rasulullah SAW yuhaddis. Nabi kita tak jawab soalan, Nabi kita teruskan kuliah dia. Faqala ba'dul qaum, ada setengah sahabat kata, sami'a ma qala fakarih. Nabi dengar tu, Nabi tak suka, potong cakap. Kita ni kadang-kadang orang tengah ceramah, orang tengah cakap, kita potong. Alah, beradab. Nanti ustaz kata, siapa tua-tua boleh tanya, tanya. Ni orang tengah bercakap, potong. Dia panggil potong cakapan orang, tak bagus. Nabi tak tahu. Wa qala ba'duhum, ada setengah ulama kata, Nabi tak dengar tu soalan pak cik badui tu, sebab tu dia tak layan. Bagi kitanya, tuan-tuan dan puan, Nabi dengar ke tak dengar soalan badui tadi? Dengar ke tidak? Kalau tak dengar, tak apalah, sebab Nabi kata Nabi tak jawab sebab dia tak dengar. Ada ulama kata dengar, sahabat kata dengar, tapi fakariha. Nabi tak suka cara potong cakap, Nabi tak layan. Kesimpulannya, hatta idza qada hadithahu, bila Nabi selesai cakap, selesai dia punya kuliah yang dia nak sampaikan, qala, Nabi bersabda, aina as-sa'ilu 'anis sa'ati? Mana orang yang tanya tentang kiamat tadi? Mana Nabi dengar, tapi Nabi tak layan, bermakna cara itu tak betul. Cara tak betul. Oh, baik. Kalau tersalah, kalau kita betul-betul tak faham, betul-betul nak tahu dalam isu yang dibangkitkan oleh ustaz, boleh je kita angkat tangan, isyarat. Penceramah tengok, kalau dia, bila dia, mungkin dia tak layan lagi, mungkin dia tak layan lagi, tapi bila habis kuliah, siapa tadi? Kan ada usul. Tapi kalau ustaz terganggu, orang tengah idea, tengah keluar idea nak cakap, terpotong, tak bagus. Baik. Selesai daripada Nabi kita bercakap sallallahu alaihi wasallam, Nabi tanya, aina sa'il? Siapa dia yang bertanya tadi? Mana dia dengar tu? Qala fa idza dhuyyatil amanatu fantaziris sa'ah. Nabi kata, apabila amanah telah disia-siakan, apabila tanggungjawab telah dipermain-mainkan, maka tunggulah kiamat. Ulama tafsir kata, ulama hadis kata, as-sa'ah di sini, sa'ah tu tunggu nak kiamat, au sa'atul halak, tunggulah saat kebinasaan. Bila tanggungjawab telah dipermain-mainkan, tunggulah saat kebinasaan. Sahabat kata, kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Apa dia maksud mensia-siakan amanah itu? Apa maksud ya Rasulullah? Qala idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Apabila diserahkan tugas, dilantik orang yang tidak layak melakukan satu-satu jawatan, maka tunggulah sa'ah, ai sa'atul halak, tunggulah saat kebinasaan. Hadis ini dalam Bukhari, hadis sahih tuan-tuan. Jadi kita fahamlah bahawa sama ada kita kata tunggu kiamat, mana dekat nak kiamat dah tu, ataupun kita kata tunggu saat, jadi tunggulah saat kebinasaan. Hari ini nampak sangat lantik orang kebanyakannya tak layak.
orang yang tidak layak memimpin satu tempat, memegang jawatan-jawatan. Ada orang naik melalui kabel-kabel, tangga-tangga yang disandarkan, melompat naik dia sampai ke atas. Buat kerja tak boleh mana. Ada orang naik dengan sebab melobi. Bodek sana, bodek sini, naik. Saya tak nak sebutlah. Satu kumpulan yang cepat naik. Orang ni tak mengaji tinggi pun tak apa. Asalkan dapat undi banyak, boleh jadi orang besar. Bila jadi orang besar, berebut kursi, nak jawatan, nak buat kerja, tak boleh. Tapi kita tak boleh kata apa. Dia kata, kalau kita cakap, orang tanya, kenapa awak tak masuk? Dah awak pandai sangat, belajar tinggi-tinggi, kenapa tak masuk? Dia suruh kita hak tak mengaji tinggi ni masuk pula. Macam-macam lah. Yang pentingnya kita tak usah kacau orang, jangan orang kacau kita. Sebagaimana yang kata di para pendakwah sekarang, kalau benda boleh bincang, kenapa mau gaduh? Tapi kalau kamu, jadi ada setengah pula orang lain pula, kalau benda boleh gaduh, kenapa mau bincang? Sebab itulah kita duduk gaduh dalam Facebook ni. Bila bapak-bapak, ustaz-ustaz bergaduh, yang netizen di bawah pula berkekah, kata orang. Sebab itulah, kerana itulah, apa dia itulah. Penting sangatnya kita berakhlak supaya tidak ada pergaduhan. Kalau dibincang baik-baik, lain dia punya kesimpulan. Tapi kalau tak bincang, orang panggil masing-masing menunjukkan kekuatan ilmu dan musabaqah fatwa. Orang Kelantan kata masing-masing duduk tenyih saja. Menenyih ni maknanya tenyih ni sindir, hentam, troll, kata orang sekarang, maka timbullah. Kata ahli persyair, iza kana rabbul baiti bid-dufi dariban fasimatu ahlil baiti raqsu. Sedap juga kata-kata syair ni. Lama dah tak sebut ni, tulis sekali. Iza kana rabbul baiti bid-dufi dariban. Dia kata kalaulah tuan rumah itu, ketua rumah itu duk pukul gendang, ya, gedebang, fasimatu ahlil baiti ar-raqsu. Telah tentu anak cucu dalam rumah duduk menari. Hakata. Makna kalau kita pendakwah asyik duk asak orang dengan tuduhan dengan melemparkan tuduhan, kata orang tu kata orang ni, perlekeh orang tu perlekeh orang ni, hina orang tu hina orang ni, anak murid pun itulah perangai dia. Tapi kalau kita berdidik yang baik-baik, insya-Allah manusia terdidik. Sebab itulah Nabi kita diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla liutammima makarimal akhlak. Nabi kata tujuan aku datang untuk apa? Untuk membaik pulih budi pekerti akhlak manusia. Didiklah masyarakat dengan ilmu dan akhlak. Jangan didik masyarakat dengan tuduhan dan segala perkara yang dilemparkan kepada orang. Tapi tidak. Kalau bercakap langsung tidak ilmiah, yang adanya tuduhan-tuduhan. Itu je lah ilmu dia. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di kalangan kumpulan itu. Kita masuk dalam kumpulan orang yang betul-betul berbincang tentang ilmu, nak kenal Allah, nak dekat diri dengan Allah, at-taqarrub ila Allah dengan majlis ilmu kita, dengan memahami Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan kita selamat nanti, insya-Allah. Baiklah para pelajar sekalian, kita berpindah kepada ayat yang terakhir dalam surah ini. Kata di para ulama, tengok dalam ayat ini, liyu'azziballahu al-munafiqina wal munafiqat. Liyu'azziballahu al-munafiqina, tengok ayat. Liyu'azziballahu al-munafiqina wal munafiqat. Dengan kesanggupan manusia memikul amanah itu, maka akibatnya Allah akan menyeksakan orang laki-laki yang munafik serta orang-orang perempuan yang munafik. Tuan-tuan, sebagaimana kita ada dalam ayat 35 dulu, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Dalam ayat terakhir Allah tutup dengan al munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat. Dan orang laki-laki yang kafir, musyrik, serta orang perempuan yang musyrik. Na'udzubillah. Dia ada dua-dua pihak ada. Yang ni ada, yang ni ada.
Dalam ayat 35 sifat kita. Ayat 7 ni Tuhan kata munafik ada laki-laki, ada perempuan, ada jantan, ada betina. Munafik perempuan ada juga. Ni Tuhan sebut. Sebagaimana ada musyrikin, ada orang syirik yang laki-laki dan syirik yang perempuan. Allahul musta'an. Maka di sini kata di ulama tafsir Syekh Muqatil. Tulis Syekh Muqatil, ulama tafsir kata aradnal amanata 'alal insan. Allah Taala kemukakan, bentangkan sifat amanah, tanggungjawab ke atas manusia, likai yu'azziballahu al-munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat bima khanul amanah wa kazzabur rusul. Oleh kerana puak kafir, laki-laki dan perempuan, munafik laki-laki dengan perempuan, oleh kamu khianat amanah, maknanya tidak tunai tanggungjawab tauhid, tak tanggungjawab ikut Nabi, maka kami azabkan kamu, na'udzubillah minal khuzlan. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada ditinggalkan pertolongan dan taufik kepada kita, barulah kita selamat. Kalau kita dapat hidayah taufik Allah Ta'ala, kita selamat. Kalau Tuhan tinggal, na'udzubillah. Jelaslah kita sini ayat ini, aw hamalahal insan liyu'azziba. Itu dia panggil dalam bahasa orang mengaji Arab, apa dia kata ni, lam tu lil aqibah aw lit ta'lil. Makna ta'lil itu makna sebab apa Tuhan bentangkan amanah? Supaya Allah nak azab munafikin dan munafiqat dan musyrikin dan musyrikat. Ataupun lam tu lil aqibah, kesan daripada perbuatan kamu, hei munafik, kesan daripada perbuatan kamu, iaitu kafir musyrik, kamu tak tunaikan tanggungjawab, maka ambillah kesannya azab Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Allah Ta'ala nak azab orang yang khianat amanah dari kalangan munafikin, munafiqat yang menzahirkan Islam, dalam perut dia kafir. Dan Allah Ta'ala nak azab orang kafir dan orang yang jelas kekufuran mereka, kesyirikan mereka, itu jelas. Maknanya yang zahir terang-terang kafir, kata orang kafir tulen, ataupun kafir yang bersembunyi, dua-dua diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Mari kita masuk dalam kumpulan yang selamat. Wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat. Dan juga Allah akan menerima taubat orang laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman. Laki-laki yang beriman, perempuan yang beriman, alhamdulillah, Allah terima taubat kita. Allah Ta'ala terima kita punya ibadat dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka bila kita buat ibadat kita dengan ikhlas, ibadat kita dengan mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu selamatlah kita, alhamdulillah. Allahu akbar. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Allah Ta'ala ni dua sifat dia, ghafur. Sesungguhnya Allah Ta'ala sememangnya pengampun bagi dosa-dosa kita. Rahima, lagi amat mengasihani dengan diberinya kepada kita taufik, hidayah, amanah dapat ditunaikan, dapat dijaga. Kita kata alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kata alhamdulillah. Bila kita kata alhamdulillah? Apabila kita dapat taufik, hidayah, bimbingan daripada Allah supaya kita taat pada Allah Ta'ala, kita kata alhamdulillah. Kalau Tuhan tak bagi taufik, apa jadi kita ni? Bertukar dengan lembu kerbau je kita. Na'udzubillah. Baiklah. Jadi Allah Ta'ala bersifat dengan dua sifat, ghafur, maka diberinya keampunan kepada kita, ditutupnya dosa-dosa kita, tidak diambilnya kesalahan kita, dimaafkan. Dan Rahim, bersifat rahmat kepada hamba-hamba dia. Allahu Akbar. Dengan sifat rahmat inilah dapat kita berkasih sayang sama-sama kita, dapat kita duduk menunaikan tanggungjawab yang diamanahkan ke atas kepala kita. Alhamdulillah.
Baiklah, tamatlah pelajar. Ayat kita ni 72, 73 tamat. Sekarang ni kita berpindah kepada al-fawaid. Al-fawaid at-tarbawiyah wal fawaid al-ilmiyah wal lataif. Dua-dua faedah kita gabungkan. Yang pertama, tuan-tuan tanda, yang pertama ayat inna aradnal amanata. Sampai ke akhir ayat lah. Tuan-tuan tulis sekali je, senang. Ayat ni panjang. Yang pentingnya ayat ini bayan Allah Ta'ala nyatakan khuturatut takalif wasiqaluh. Tanggungjawab amanah taklif ini sangat berat dan berbahaya. Azimatun. Sangat besar, kerana itulah langit bumi, gunung ganang yang besar-besar ni tak sanggup terima. Tapi kita manusia terima, itu ketetapan Allah Azza wa Jalla. Cuma Tuhan nak gambarkan di sini bahawa beratnya tanggungjawab ini sampai langit bumi, bukit bukau, gunung ganang tak terima. Oleh kerana kamu terima, hei manusia, kamu kena tanggungjawab lah. Jangan terima saja, terima tak tanggungjawab, tak boleh. Macam sebahagian orang ni, terima amanah, angkat sumpah begini, lepas hilang. Mana dia pergi? Tak tahu mana. Habis, kenapa dia tanggungjawab? Dia tanggungjawab, dia nak jawatan, dia nak fulus. Nak jawatan dengan fulus je, bertugas tu tak payahlah kan. Tunggu ujung-ujung tempoh tu mari pula dia. Yang kedua, dalam ayat yang sama, Allah kata wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Manusia terima, sifat manusia ni zalum, zalim diri dia sendiri atau zalim kepada orang lain. Falamma udi al amanah, bila seorang itu menerima tanggungjawab, ada orang yang Masya Allah bila terima tanggungjawab, dia jalan tugas betul-betul, menjalankan amanah. Bukan sekadar menurut saya yang menurut perintah je, tapi saya yang menjalankan tugas. Alhamdulillah. Ada setengah orang itu zalim, tak menjalankan tugas. Jadi itulah dia. Yang kedua, jahil. Zaluman jahula. Ada sifat yang kedua di manusia, iaitulah jahil. Jahil yang paling berat sekali apa dia? Jahil tak kenal Allah Azza wa Jalla. Itulah jahil yang paling berat. Kemudian jahil tentang Rasul, jahil tentang ilmu. Maka kita nak keluar daripada kelompok yang berbahaya ini bagaimana? Mari kita belajar, mari kita mengaji, kita tadabbur Quran, kita mengaji fardu ain, kita belajar itu belajar yang disyariatkan. InsyaAllah kita keluar daripada kelompok jahul, orang yang jahil. Yang ketiga, tuan-tuan perhati tengok. Allah kata zaluman jahula. Manusia tu zalim dan jahil. Dia sendiri wa kana Allahu ghafurur rahim. Allahu akbar. Ghafur rahim. Maknanya dua sifat yang berlawan. Mu manusia zalim, aku ghafur. Kalau kamu zalim, tersalah buat maksiat, tersalah buat mungkar, terlanggar amanah, tak jalan tugas, mu jangan putus harap, jangan putus asa. Aku bersifat dengan ghafur. Apa makna ghafur? Aku ni maha pengampun. Baliklah ke pangkal jalan, kembalilah kepada Allah. Masya Allah. Yang kedua, jahul. Tuhan kata manusia tu zalim, jahil. Bila jahil, Allah SWT bersifat dengan rahim, ke-19. Dibukanya ruang kepada kita, diberinya peluang kepada kita untuk kembali, gilak balik body hati kita ni daripada jahil kepada iman, daripada tak tahu kepada tahu, daripada tak erti kepada belajar, daripada tak faham sunnah kita ikut sunnah. Alhamdulillah. Dulu ustaz saya pakai hentam je, orang cakap apa saya terima belaka, kan? Terima je. Pergi orang jual kayu kokar, gantung kayu kokar sini.
bagi tu apa saja. Tapi bila kita belajar sunnah, rupanya kita ni nak selamat bukan gantung barang-barang, gantung hati dengan Allah, dia panggil tawakal, baru selamat. Wa iza sta'anta fasta'in billah, wa iza sa'alta fas'alillah. Bila kita minta dengan Allah, bukan dengan minta dengan tuk ni, tak ada. Jadi dalam ayat ini Allah dua, zalum, jahul, lawan dia Ghafur, Rahim, Alhamdulillah. Kata Alhamdulillah. Jadi Masya Allah. Sebab itu di antara rahmat Allah Ta'ala kepada orang jahil, ada satu penyakit, dia panggil, ada satu kes, dia panggil al-uzru bil jahli. Allah Ta'ala beri keuzuran kepada orang yang jahil. Allah Ta'ala beri keuzuran kepada orang yang jahil. Kenapa dia buat ni? Jahil, tak tahu apa. Dimaafkan. Walaupun dia kena tanggungjawab, tapi dimaafkan. Sebab dia jahil. Tapi kena belajar lah, takkan nak jahil seumur hidup. Baik. Yang keempat, al-aslu fi bani Adam, asal manusia itu zalim, jahil. Allah kata wa hamalal insan innahu kana zaluman jahula. Tapi dengan bermulanya dia mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka dia keluar daripada zalim kepada iman. Itu langkah pertama. Tapi kita kena ingat, langkah itu tak semestinya dia jadi baik terus. Jadi nak jadi baik macam mana? Kena usaha, kena belajar, kena tadabbur, kena mengaji. Barulah dia naik taraf sampai kepada sumu. Sampai pada darjat yang tinggi. Mana asalnya kita di bawah tajuk ini, dan menjadi kewajipan kepada kita para pelajar untuk keluar daripada mana? Daripada kelompok jahil kepada kelompok alim. Daripada tak belajar kepada belajar. Yang kelima, wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Manusia ni yang ambil tanggungjawab sebab dia jahil. Maka kata di para ulama, ittiba'uz zanni jahlun. Siapa dia ikut sangkaan semata-mata, itulah orang jahil. Kita buat tak ada dalil. Kenapa buat? Aku rasa boleh lah. Kenapa dulu awak ikut ustaz, sekarang ni tak ikut? Ada orang kata dia masuk dalam senarai listed orang yang tak baik. Itu ittiba'uz zan. Sepanjang awak duduk mengaji dengan dia, ada masalah? Tak ada masalah. Habis kenapa kamu? Itu jahil nama dia. Sepatutnya bila orang tuduh, kita korek. Cari betul ke ni? Lebih-lebih lagi di zaman kita hari ni nak tuduh orang senang. Tak payah ambil lesen, tak payah pergi daftar apa-apa, tulis dekat Facebook senarai, sebarkan. Dia sebar pagi ni sampai malam kadang juta orang percaya. Ingat baik. Sebab itulah Nabi kata di antara dosa yang besar, orang yang menyebarkan keburukan, pembohongan, balagha bihal afaq, sampai ke pelosok dunia. Sekarang ni tuan-tuan sebar di sini, 2 minit lagi satu dunia tahu kita punya fitnah yang dibuat. Hati-hati tuan-tuan. Maka ikut ittiba'uz zanni jahlun wattiba'u hawa bighairi hudam minallahi nafsun. Ikut nafsu dalam semua tindakan kita, itu nama dia zalim. Orang zalim ya ikut nafsu ni, bunuh orang, maki orang, kutuk orang, fitnah pada orang, itu orang zalim nama dia. Yang keenam, Allah kata apa? Wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat. Tuhan terima taubat. Makna manusia ni, anak Adam ni mesti berdosa. An-dzunub waqi'atun min bani Adam la mahalata. Dosa akan kena kepada Bani Adam. Mana ada manusia tak berdosa? Nabi ya tak berdosa, dia maksum. Orang lain semuanya berdosa belaka. Maka fakullu bani Adam zalumun jahul illa man taba. Allah kata manusia ni zalim, jahil, kecuali dia taubat. Para jemaah sekalian, mari kita keluar daripada kelompok zalim dengan jahil. Boleh ke tak boleh? Jawabnya kena boleh. Dengan apa? Dengan kita taubat kepada Allah Azza wa Jalla daripada kesalahan dan dosa kita dan maksiat. Yang ketujuh,
wa yatuballahu 'alal mu'minin, zakarat taubah. Allah Ta'ala sebut taubat di sini li'ilmihi subhanah, karena itu dah tetap dalam ilmu Allah Ta'ala manusia ni mesti zalim dengan jahil, mesti. Maka awal-awal lagi Allah Ta'ala letak salah satu daripada sifat dia at-tawwab, menerima taubat. Menerima taubat. Jadi kalau kita tersalah, kita taubat, Allah Ta'ala terima taubat. Itulah yang terbaik bagi manusia. Yang ke-8, wa kana Allahu ghafurar rahima, Allah Ta'ala itu mengampun. Dan ke-19 rahim. Ulama tadabbur kata azil ayat bisyaratul mu'minin, ambillah khabar gembira ini, Allah Ta'ala janji dia muamalah berinteraksi dengan hamba-hamba dia dengan dua sifat. Apa dia sifat? Ghafur Rahim. Bersama dosa kamu, jangan putus harap daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Nabi dah sebut kisah. Kisah apa? Kisah seorang pembunuh yang bunuh orang. Bunuh orang apa? 100 orang bunuh. Allah Ta'ala terima tak terima taubat dia? Terima. Kita Alhamdulillah tak ada lagi bunuh orang, tapi kita bunuh watak orang. Ini berlaku. Bunuh karya orang, berlaku. Senang ya nak bunuh watak orang. Ambil fitnah, ambil gambar dia ke, kita pangkau, kita tulis tuduhan, orang ni fulan sekian, habis cerita. Sampai hari kiamat lah gambar itu berlegar di alam maya. Selagi itulah dosa kita pikul atas kepala. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Takutnya kita tuan-tuan bila bincang tentang macam ini. Yang ke-9, wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula wa yatuballah. Jadi ayat tu baca sekali, ujung dengan awal ayat, ekor dengan awal kepala ayat. Apa dia ekor dengan kepala? Kata di ulama, laisa li ahadin, jangan ada mana-mana orang yang dia rasa dia tak perlu pada taubat. Aku tak payah taubat, tak payah istighfar, sebab aku ni orang baik, aku sudah makam makrifah, sudah makan tinggi. Kita kata la. Semua manusia berhajat kepada taubat dan istighfar. Sahabat kata, aku duduk dalam majlis dengan Nabi SAW, aku dengar dia ada istighfar, ada taubat. Ada riwayat kata 70, ada kata 100 kali. Dia Nabi yang tidak berdosa, yang maksum, beristighfar, bertaubat. Kita yang memang penuh dengan dosa, dengan maksiat ini, kenapa tak mau istighfar dengan taubat? Allahu Akbar. Orang tanya, Tuan Syekh, kami ini perlu istighfar ke boleh banyak zikir? Kita nak ambil yang mana? Kita nak utama yang mana? Zikir ke istighfar? Taubat ke tasbih? Dengar tuan-tuan, dia beza dua tu. Taubat satu proses, minta ampun. Satu lagi zikir, tasbih satu. Maka Tok Syekh ni kata, kamu tengok kepada jenis kain. Kalau kain tu kotor sangat-sangat, maka basuh dengan klorok itu lebih kuat. Tapi kalau kain sudah bersih, letaklah pewangi lebih baik. Tengok diri kita. Diri kita ni banyak dosa, banyak istighfar, banyak taubat. Kalau kita dah rasa dah kurang sikit, kita banyakkan tasbih, zikir, mengaji Quran. Jadi kesimpulan yang dibuat oleh para ulama, kita campur dua-dua lah para jemaah sekalian. Kita taubat, kita beristighfar, dan kita juga banyak bertasbih, bertahlil, bertahmid. Bertasbih, bertahlil, bertahmid, kita kata Alhamdulillah. Allah Ta'ala selamatkan kita mudah-mudahan. Amin ya Rabbal Alamin. Tengoklah, mana kita tahu kain kita ni campur, ada kotor, ada. Jadi kita kata saya basuh dengan kloroknya, akhirnya kita masuk softline ke apa nama, yang pewangi pakaian. Saya tak sebut nama lah, nanti dia tak bayar apa ni royalty kat kita, rugi. Dah. Kita kata kita basuh dengan klorok, akhirnya kita letak dengan pewangi. Maknanya kita banyak istighfar, banyak bertaubat, banyak minta ampun kepada Allah, dan kita juga banyak bertasbih. Jadi basuh, wangikan. Alhamdulillah. Yang terakhir, yang ke-10,
Kenapa Allah sebut di sini aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal? Kenapa Allah sebut aku bentang amanah aku ni kepada langit dengan bumi? Jawab dianya, kerana langit dengan bumi ini min a'zami al-ma'ruf linnas min al-mawjudat. Dua makhluk yang diketahui oleh manusia. Apa dia? Langit, bumi. Maka kalau langit dengan bumi pun tak sanggup terima, muhir manusia yang sudah terima, bertanggungjawablah. Kemudian yang ketiga Tuhan kata wal jibal, dan gunung ganang. Kenapa diatfu al-jibal 'ala al-ardi? Kenapa dibawa bukit atas ke bumi, sedangkan bumi, bukit itu atas bumi? Kenapa disebut bumi dan bukit? Lish? Kata di para ulama tadabbur, kerana bukit itu benda yang nampak dengan mata, besar dia, gagah dia, besar dia, kekuatan dia, maka Allah tak. Kita ni kalau kita duduk atas bumi, kita tak tahu bumi besar ke kecil. Awak tahu bumi besar kecil? Tak tahu. Habis yang tahunya macam mana? Yang tahunya kita tengok bukit besar. Kalau bukit ni besar, bumi ni besar lagi. Itulah. Macam kita naik kapal terbang juga. Besar mana kapal terbang? Tak tahu. Kan kita berjalan dalam apa ni, terowong tu, jalan masuk dalam kapal terbang. Masya Allah, kita tengok dalam kapal terbang ada 400 orang lebih. Dia kata 380 ke apa dia, kapal terbang yang paling besar untuk di tempat kita ni ada 300-400 orang. Besar kakak ni. Tu bahasa Kelantan sikit. Besar kakak ni, dia kata besar gua ni. Jadi kita pun tahu langit besar, tapi bila kita tengok bukit tu besar lagi keagungan Allah Azza wa Jalla. Itu rahsia tuan-tuan. Allah Ta'ala dia tak sebut sajalah dalam Quran ni. Dia sebut langit, dia sebut bumi, dan dia atafkan bukit ke atas bumi. Padahal bukit atas bumi, mun nak suruh nampak. Macam kita juga dalam majlis ilmu. Yang dihormati pengurusi majlis, tuan presiden, tuan ni muslimin dan muslimat. Padahal semua tu muslimin muslimat. Tapi kenapa disebut nama? Nak tunjukkan kedudukan. Alhamdulillah para pelajar sekalian, tamatlah tadabbur kita kepada ayat 72, 73. Maka dengan ini tamatlah suratul Ahzab sebanyak berapa? 22 siri kuliah pada pagi yang mulia, pagi Khamis 20 hari bulan 4 1443 25 11 20 21. Alhamdulillah binikmati tatimmus salihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan kecintaan kami kepada kitab-Mu, dengan cinta kami kepada sunnah Nabi-Mu, dengan cinta kami kepada mukjizat Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam, maka Engkau berilah taufik dan hidayah kepada kami. Berilah kepahaman kepada kami supaya kami dapat memahami kitab-Mu. Kami dapat memahami sunnah Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam dan dapat beramal dengan kedua-duanya, zahiran wa batinan, dengan penuh ikhlas, menunaikan tanggungjawab kami terhadap agama. Bantulah kami, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami. Allah a'inna ala zikrika, sentiasa berzikir kepadamu ya Allah. Wa syukrika, dan syukur dengan semua yang Engkau anugerahkan kepada kami. Wa husni ibadatik, dan sentiasa melakukan ibadat yang terbaik ya Rabbal Alamin. Ya Allah, dengan cinta kami kepada Al-Quran, berilah kepada kami keampunan. Cerahkan hati kami, lapangkan dada kami, supaya dapat kami memahami kitab-Mu ya Allah, memahami sunnah-Mu dan beramal kedua-duanya, serta peliharakan kami, keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi, daripada terjebak dengan ajaran-ajaran yang menyeleweng daripada Quran dengan sunnah, daripada terjebak dengan perangkap-perangkap rekaan amalan dan ibadat, daripada mempercayai khurafat-khurafat dan perkara yang tidak baik. Allah muwaffiqna ya Allah, beri taufik kepada kami ke jalan yang Engkau redai. Ihdinas siratal mustaqim, serta berilah keampunan kepada kami. Ampunlah dosa dua ibu bapa kami, dosa orang-orang yang kami sayangi,
dosa guru-guru dan orang-orang yang berpesan kepada kami. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, angkatlah segala penyakit, angkatlah bencana-bencana Covid dan segala bencana atas dunia ini, serta kembalikan kami hidup di atas dunia ini dengan aman damai, dapat belajar, dapat beribadat kepadamu, mencari rezeki yang halal yang engkau redai ya rabbal alamin, serta matikan kami dengan husnul khatimah, dan kami layakkan kami untuk masuk ke dalam surgamu ya arhamar rahimin, dan dapat memandang kepada wajahmu yang mulia ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam surah Saba. Surah Saba dalam siri akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.